Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Model pendidikan Montessori ini diasaskan oleh Maria Montessori 1870 hingga 1952 yang merupakan seorang tokoh pendidikan di Rom. Model Montessori dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak muncul dalam awal abad yang ke-20. Dr. Maria Montessori adalah wanita yang pertama yang menerima ijazah perubatan dari Universiti Rom. Montessori mengembangkan bahan sensori untuk belajar yang merefleksikan kegiatan konkret seperti mana yang digunakan oleh skrin dan iPad untuk penilaian. Seperti Peggy, teori perkembangan Montessori juga adalah konstruktivis. Beliau menggambarkan peringkat dalam perkembangan atau tempo sensitif untuk belajar. Montessori percaya dalam alam pembelajaran yang aktif, guru berkhidmat sebagai pembimbing kepada perkembangan kanak-kanak. Model Montessori dalam pendidikan awal kanak-kanak muncul dalam abad yang ke-20. Teori Montessori. Menurut Montessori, kanak-kanak akan menunjukkan minat kepada sesuatu aktiviti pembelajaran apabila mereka cukup matang dan bersedia mempelajarinya. Montessori telah mengemukakan beberapa konsep asas dalam pembentukan kurikulum kanak-kanak pada peringkat awal kanak-kanak. Antaranya, konsep yang dikemukakan oleh Montessori adalah seperti berikut. Penggunaan sensori deria. Menurut Montessori, minda kanak-kanak mudah menyerap sesuatu maklumat yang diterima melalui deria mereka. Sebelum mereka bersedia untuk diajarkan konsep tersebut, dalam erti kata lain, segala apa yang dilihat dan didengari oleh seorang kanak-kanak dari persekitarannya merupakan satu pendidikan tidak formal kepadanya. Penerokaan kepada pembelajaran. Montessori dalam pendapat beliau turut menyatakan bahawa persekitaran yang menggalakkan perkembangan kanak-kanak adalah persekitaran yang lengkap dengan pelbagai bahan yang akan menyokong pembentukan konsep dan pengetahuan kanak-kanak apabila mereka memerlukan. Di samping itu, dalam kata erti lain, pendidikan bagi seorang kanak-kanak adalah merangkumi segala aktiviti dan pengalaman pembelajaran yang telah disediakan oleh orang dewasa. Aktiviti yang difikirkan oleh kanak-kanak itu sendiri dan juga bahasa atau teknik berkomunikasi yang diamalkan oleh mereka dalam kehidupan seharian. Seterusnya adalah belajar melalui aktiviti bermain. Bagi kanak-kanak yang sedang membesar, bermain adalah satu keperluan. Melalui bermain, kanak-kanak dapat belajar pelbagai perkara dan keadaan ini dikenali sebagai pembelajaran tidak formal. Menurut pendapat Montessori, apabila seorang kanak-kanak itu bermain, secara tidak langsung mereka dapat belajar dan mengalami sesuatu pengalaman yang baru apabila melalui proses pembelajaran yang menarik dan bermakna. Keadaan ini membuktikan bahawa bermain merupakan satu proses belajar secara semula jadi dan juga spontan. Melalui aktiviti bermain, secara tidak langsung ibu bapa turut membenarkan kanak-kanak melakukan aktiviti yang kreatif. Tempo sensitif. Montessori menyatakan bahawa kanak-kanak yang berusia 6 tahun dan ke bawah mempunyai minda yang mudah menyerap jika dibandingkan dengan kanak-kanak yang berumur 6 tahun dan ke atas.
Tempoh masa ini dikenali sebagai tempoh masa sensitif, iaitu merupakan tempoh masa yang sangat sesuai untuk mereka belajar dan memahaminya. Pada tahap ini, kanak-kanak perlu dipupuk minat untuk belajar, dan pembelajaran ini akan berjaya jika mereka dibimbing untuk meneroka kepada bahan dan juga persekitaran yang tepat. Model tadika yang dihasilkan oleh kumpulan kami merupakan sasaran umur adalah 5 hingga 6 tahun. Nama model tadika seroja comel. Kami telah sepakat memilih tadika seroja comel. Seroja membawa erti sekuntum bunga yang mekar, berpecah empat dan seterusnya. Comel bermaksud menarik dan minat. Bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan model tadika ini adalah seperti berikut: hot glue, gum, gunting, warna poster, straw, kotak, stik aiskrim, kertas A4 berwarna, ribbon berwarna, papan telur, kad vanila berwarna dan sebagainya. Seterusnya adalah tadika idaman saya. Dengan menggunakan semua teori tersebut, saya ingin membuka tadika sendiri dengan memberi nama tadika seroja comel. Tapi bagi saya, nak mewujudkan tadika idaman untuk semua kanak-kanak, haruslah tadika itu lebih kepada berasaskan play basic approach. Sebab bermain adalah penting dan sebahagian dari kehidupan kanak-kanak bermain adalah jiwa mereka. Model yang dihasilkan oleh kumpulan kami, pertama terdapat taman permainan. Sebenarnya bermain adalah satu platform yang paling mudah, cepat dan banyak kanak-kanak belajar secara tidak langsung. Kanak-kanak akan lebih mudah ingat melalui permainan. Oleh itu, tadika ini mestilah di bandar dan di taman perumahan. Tapi kemudian tadika tersebut ubah suai dan jadikan tadika tersebut lebih menarik dan menjadikan tadika tersebut sebagai contoh kepada tadika yang lain. Tadika haruslah mempunyai taman permainan yang agak luas. Taman permainan tersebut mestilah ada papan gelongsor, buaian dan sebuah pondok kayu atau wakaf. Seterusnya, model tadika terdapat zoo mini. Selain itu, saya juga membuat sebuah zoo mini untuk kanak-kanak. Zoo mini tersebut dibahagikan kepada beberapa bahagian. Bahagian pertama adalah haiwan yang jinak seperti kucing, arnab dan lain-lain. Kemudian berikutnya pula saya akan meletakkan kolam ikan yang kecil. Di dalam kolam ikan tersebut mempunyai air terjun mini dan terdapat beberapa ekor ikan. Bilik darjah. Di setiap bilik darjah tadika mempunyai penyaman udara. Ini bertujuan kanak-kanak lebih selesa untuk menerima ilmu yang diberikan. Bilik darjah tersebut seharusnya bersih serta tersusun kemas segala peralatan. Kemudian di ruang tamu juga dilengkapi penyaman udara. Keseluruhan bangunan tadika. Keseluruhan tadika juga perlu sesuai dan ceria. Banyakkan warna-warni, gambar yang pelbagai dalam bilik darjah dan sekitar tadika. Mereka lebih suka untuk meneroka tadika mereka sendiri. Ini juga akan menarik minat kanak-kanak untuk datang ke tadika tanpa disuruh. Selain itu, tadika haruslah dilengkapi dengan CCTV supaya boleh pantau pergerakan dan tingkah laku guru dan juga ibu bapa boleh melihat perkembangan anak-anak mereka melalui laman web online CCTV. Jadi kita mulakan dengan pintu utama. Pintu utama di sini kita punya pintu utama. Di sebelah kanan
ada rak kasut, di sebelah kiri ada rak beg. Jadi di sebelah kanan ni ada pejabat. Dalam pejabat ni ada kerusi untuk guru, meja, komputer riba, kerusi untuk ibu bapa atau penjaga, ada almari dan ada hiasan. Jadi di pejabat ni akan adanya urusan kemasukan pelajar dan segala buku rujukan akan disimpan di dalam pejabat. Okay, sekarang kita akan tengok ruang bilik raja. Ruang bilik raja kita ada meja guru, 3 set meja murid. Untuk bilik raja, kami telah buat bilik raja secara luas kerana dengan ada permukaan luas, pelajar dapat menumpukan perhatian dengan lebih selesa. Dengan ada pengudaran yang baik, pelajar dapat tumpukan perhatian. Seterusnya, mari kita melihat ruang membaca. Dekat ruang membaca terdapat satu buku rak dan juga tempat duduk untuk kanak-kanak duduk dan membaca buku. Seterusnya ialah dapur. Dekat dapur terdapat peti sejuk, dapur, sinki, kabinet, alat-alat memasak serta terdapat oven. Dan yang terakhir ialah bilik rawatan. Bagi bilik rawatan pula terdapat katil untuk kanak-kanak yang sakit untuk berehat dan juga terdapat satu kabet untuk letak barang dan juga first aid box. Seterusnya adalah ruang tunjang komunikasi. Seterusnya kita ada ruang makan. Ruang makan kita letak sliding door. Di sini ada sinki, 2 meja. Jadi kanak-kanak akan duduk bersila di bawah ini, diorang takkan duduk di atas kerusi. Selain itu, kita ada pintu kecemasan atau laluan kecemasan. Di sini pintu ini akan dibuka semasa kecemasan sahaja. Selain daripada itu, kanak-kanak tidak boleh gunakan laluan ini. Seterusnya kita ada store. Dalam store ni akan disimpan barang-barang pencuci, peluntur, ada tangga, penyodor, penyapu, semua bahan yang akan disimpan di sini. Di hujung ini pula ada tandas, ada pintu, tandas untuk lelaki dan tandas untuk perempuan. Depan ni ada sinki untuk mereka cuci tangan. Selain itu, kami juga telah sediakan ruang tunjang kreativiti dan estetika. Untuk ruang tunjang kreativiti dan estetika, kami telah sediakan alat muzik seperti piano dan juga drum. Okey, kita akan ke ruang seterusnya iaitu ruang menonton. Untuk ruang menonton, ini merupakan satu dinding yang memang tebal agar ada ultrasound. Kami juga telah sediakan laptop dan juga projektor. Sini adalah skrin putih. Pelajar boleh duduk dan melihat skrin putih di sini. Okey, sekarang kita ke outdoor. Bahagian pertama di bahagian outdoor adalah taman bunga. Kita telah sediakan taman bunga seperti ini untuk pelajar untuk mencukil bakat dan juga minat diorang untuk menanam pokok. Seterusnya, ini adalah tempat aktiviti pasir. Ini merupakan satu tempat untuk pelajar bermain mungkin selepas mandi ataupun semasa mereka menunggu ibu bapa mereka. Di sebelah kiri ni kita ada taman mainan, pertama gelongsor, kita ada buaian, bar monyet, ada jongkang-jongkit. Sebelahnya pula kita ada taman rama-rama, ada rama-rama dan kita ada net. Bagi outdoor pula terdapat di mana kanak-kanak akan belajar berenang semasa kelas berenang. Dan seterusnya ialah padang. Dekat padang ni kanak-kanak boleh bermain bola sepak. Seterusnya keselamatan. Keselamatan tadika amat penting bagi saya lah kerana ibu bapa meninggalkan anak mereka dengan keadaan selamat dan baik. Maka ketika mereka mengambil anak mereka juga dalam keadaan baik. Seterusnya, model tadika ini akan pastikan setiap permainan, setiap pintu ditutup dan dikunci dengan baik.
pagar utama sentiasa dikunci bagi mengelakkan kecurian, pencorekan serta pencerobohan berlaku. Persekitaran pembelajaran yang responsif ialah tempat murid dapat melibatkan diri, mengambil bahagian dan menumpukan perhatian dalam pembelajaran. Persekitaran ini juga mempunyai keupayaan untuk merangsang minat dan semangat kanak-kanak untuk terus belajar. Akhir kata, saya harapkan tadika yang dihasilkan oleh kumpulan saya dapat diterima oleh semua golongan masyarakat. Perhasilan model tadika ini ditubuhkan dengan sepenuhnya mengikut teori Montessori. Saya juga inginkan murid kanak-kanak yang menghormati guru, sentiasa ceria dan menariklah segala ciri di atas adalah ciri-ciri tadika idaman semua kanak-kanak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.